Bersua kembali, sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka di daerah Kota Marudu selepas beberapa buah kampung dinaiki air. Perkembangan lanjut kita bersama Magdalena Dapul dari Studio Berita RTM Sabah. Mike. Baik Ifah, perkembangan banjir di daerah Kota Marudu. 17 penduduk termasuk 4 orang kurang upaya OKU kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan SMK Bengkongan. Penduduk terjejas daripada 6 ketua isi rumah itu dipindahkan ke PPS berkenaan oleh Angkatan Pertahanan Awam APM malam tadi. Penduduk dari Kampung Tamisan dan Kampung Radu Tigaman ini dipindahkan selepas rumah mereka dinaiki air. Apapun, jawatan kuasa bencana alam Kota Marudu telah bersiap siaga untuk menerima kemungkinan sebab kita jangkakan bahawa dalam beberapa hari ini akan hujan berterusan dan sebelah malam akan bertembung dengan pasang besar dari laut. Ini yang akan menyebabkan kemungkinan kawasan Tanah Rata ini akan menghadapi masalah banjir. Datuk Wetrom ditemui RTM selepas melawat penduduk terjejas banjir yang berlindung di PPS SMK Bengkongan. Penduduk disediakan makanan bermasak oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kota Marudu. Sementara itu, Jabatan Kuasa Bencana Daerah JKBD Kota Marudu meneruskan pemantauan di beberapa buah kampung berisiko banjir, terutama Kampung Pancur, Beliajung, Taritipan dan Teringai Darat. 12 dewan di daerah ini turut bersedia dibuka sebagai PPS pada bila-bila masa. Sabah menyasarkan kedatangan 3.5 juta pelancong tahun ini dengan menawarkan pelbagai inisiatif baru dalam sektor berkenaan. Tahun lalu, 31.5 juta pelancong berkunjung ke negeri di bawah bayu. Our target for the tourism from STB is 3.5 million. Tetapi we hope that is the target, but we hope that we will get more than that. So between 3.5 to 4 million or 5 million, sky is the limit. Datuk Kristina ditemui media selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Menurut Datuk Kristina, pada masa ini terdapat 15 penerbangan terus antarabangsa ke Sabah. Beberapa laluan baru akan ditambah bagi mengukuhkan sambungan penerbangan ke negeri ini. Mengenai kunjungan ini, Datuk Kristina memaklumkan ia bertujuan menjemput secara rasmi Tun Musa Aman untuk menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina 30 Januari ini. Majlis pada hari kedua Tahun Baru Cina itu akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC bermula 11 pagi hingga 2 petang. 20,000 tetamu dijangka hadir memeriahkan sambutan tersebut. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Kristina berkata kerajaan negeri mengalu-alukan sasaran AirAsia untuk menerbangkan 5 juta penumpang ke Sabah. Sasaran penerbangan melalui Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau itu dilihat sebagai pengiktirafan kepada industri pelancongan Sabah. Menurut Datuk Kristina, langkah seumpama penting bukan sekadar bagi menggalakkan kehadiran lebih ramai pelancong, malah turut menjana kemajuan ekonomi negeri. Beliau ditemui pemberita selepas jamuan tengah hari Tahun Baharu Cina bersama media di Ibu Negeri. Katanya kehadiran lebih ramai pelancong akan melonjakkan ekonomi domestik, terutama sektor yang melibatkan logistik, hotel dan restoran. Ia sekaligus akan memberi impak positif kepada kehidupan masyarakat di negeri ini. Aktiviti pemerhatian burung berpotensi memantapkan industri pelancongan negeri. Ini kerana ekosistem hutan simpan Sabah yang luas dengan pelbagai spesies burung yang unik. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, kepelbagaian spesies burung mampu menarik kehadiran pelancong khususnya dari Eropah dan Amerika Syarikat. Ada 6 jenis burung yang very distinct to Sabah. Ya. Manakala di Borneo ada lebih 600 burung ya yang hanya terdapat di Borneo. Jadi ini merupakan satu tarikan pelancong. Jadi dalam konteks ini Universiti Malaysia Sabah berusaha cuba untuk mempromosi bahawa burung-burung ini merupakan satu tarikan pada pelancong. Datuk Kasim ditemui RTM selepas merasmikan penutupan Forum Future of Pheasants in Sabah di UMS. Forum yang menampilkan beberapa pakar ornitologi dari England dan Singapura. Ia berperanan sebagai platform membincangkan kepentingan burung khususnya spesies pegar dalam pelbagai aspek.
Seramai 110 peserta mewakili pelbagai agensi kerajaan, industri pelancongan serta persatuan menghadiri forum tersebut. Sabah menyasarkan penanaman 1.3 juta pokok menerusi program inisiatif penghijauan lestari Aspirasi Negeri Taman Terindah iPlan sehingga tahun 2033. 326,845 pokok berjaya ditanam setakat ini. Ya, kita mau pokok itu hidup bagus dan supaya sekarang ini sebagai contoh hari ini kita tanam ini pokok-pokok yang mahal, yang berjenama. Pokok ramin, pokok kapur, seraya, madang dan seraya merah. Dan banyak lagi. Jadi inilah kita harapkan supaya lepas ni dalam akan datang dia akan tumbuh dan kita tidak akan pupus. Datuk Isnin ditemui RTM dalam program inisiatif penghijauan lestari Aspirasi Negeri Taman Terindah iPlant di Pusat Luar Hutan Paya Gambut, Klias. Program iPlant merupakan inisiatif mempromosi usaha untuk meningkatkan semula sumber hijau dalam biodiversiti persekitaran. Ia bagi menyokong hala tuju yang dinyatakan dalam Agenda 2030 untuk pembangunan mampan, hala tuju Sabah Maju Jaya 2021-2025. 80 peserta terdiri pegawai dan kaki tangan kementerian dan pihak berkuasa tempatan mengambil bahagian dalam penanaman 150 pokok pelbagai jenis. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK berjaya mengutip hampir 10 juta ringgit sempena kempen galakan membayar cukai kadaran suku pertama 2025 setakat Rabu lalu. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pengurusan Kewangan di BKK, Victor Jarrett yang dihubungi RTM menjelaskan kutipan diperoleh menerusi 11,195 transaksi dalam talian sejak kempen dilaksana 1 Januari lalu. Kempen ini adalah untuk menggalakkan pembayaran sekaligus cukai kadaran tahunan. Dan yang kedua adalah mengurangkan jumlah tunggakan cukai kadaran. Kempen selama 3 bulan ini akan berlangsung hingga 31 Mac 2025. Sepanjang tempoh itu, orang ramai yang melunaskan bayaran cukai kadaran 2025 secara sekaligus layak menikmati ribat sebanyak 5%. Manakala pembayaran cukai semasa dan tunggakan cukai kadaran sekaligus pula akan mendapat diskaun 100%, notis pemberitahuan dan 75% diskaun faedah. Sepanjang tempoh kempen, kaunter pembayaran di BKK dibuka setiap hari. Seorang lelaki tempatan dijatuhkan hukuman penjara 36 tahun dengan 22 sebatan selepas mengaku bersalah merogol dan mencabul 2 anak tirinya. Hakim Mahkamah Session Keningau Ahmad Fairuz Muhammad Puzi menjatuhkan hukuman terhadap lelaki berusia 40 tahun itu. Tertuduh mengaku bersalah terhadap 2 pertuduhan di bawah Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan. Lelaki ini ditahan 10 Disember 2023 selepas 2 laporan polis diterima daripada mangsa yang kini berusia 17 tahun. Mangsa mendakwa dirogol sejak berusia 6 tahun manakala kakaknya mendakwa dicabul sejak berusia 9 tahun. Kejadian dilaporkan berlaku di sebuah rumah tidak bernombor di sebuah kampung dan sebuah taman perumahan di Keningau. Hakim memerintahkan agar hukuman dijalankan berasingan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Ling Guang Jin memohon agar hukuman lebih berat dikenakan terhadap tertuduh sebagai pengajaran kepada masyarakat kerana kejadian itu akan menghantui mangsa seumur hidup. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu kembali bersama Ifah Hazim untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.